Dah sedia dah? Mana suara, mana suara? Dah bersedia dah ke? Dah. Mana lagi? Ramai lagi, ramai lagi. Baru seorang tu. Dengan dah tu seorang je. Mana lagi, mana lagi? Dah bersedia ke semua? Dah. Okey, betul-betul seorang ni. Okey, kamu ni Okey, jadi kita akan teruskan dah kepada kelas kita sebab kita ada masa lah 8.41. Cikgu dah ada dah kat sini tadi. Cikgu tunggu sampai 8.40. Cikgu nak tengok sebab ada yang masuk lambat. Okey, jadi untuk yang beragama Islam, kita buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, jadi dekat sini cikgu nak pesan dekat kamu satu benda adalah cikgu harap kamu ambil pengajaran daripada setiap soalan yang kita nak bincangkan. Okey, kenapa? Kenapa? Sebab kalau kamu perasan ada je soalan yang berulang. Yang daripada set 1, yang daripada set 2, ada je soalan yang berulang. Jadi itulah kehidupan. Kehidupan sebenarnya adalah kalau dalam matematik lah, kalau dalam matematik. Dia bukan bermakna pengajaran tu, orang kata nilai nilai pengalaman tu, pengalaman masuk pengalaman tu apa? Pengalaman dalam matematik, cikgu fokus dalam matematik adalah bukannya pengalaman kamu buat satu nombor tu 1000 kali, bukan. Dia adalah satu soalan, berapa banyak pengajaran kamu dapat daripada berapa banyak pengajaran yang kamu dapat daripada satu soalan. Dia bukan kita main buat 1000 soalan tanpa pengajaran. Kita punya matematik adalah nilai bagi satu soalan tu adalah berapa banyak kita punya pengalaman ataupun apa yang kita dapat daripada satu soalan. Sebab daripada satu soalan ni kadang-kadang ada info yang lain. Jadi info-info yang lain tu kita akan gunakan untuk jawab soalan yang lain. Okey. Jadi cikgu nak teruskan dah. Cikgu harap kamu dalam keadaan bersedialah. Okey, boleh semua cikgu nak teruskan kelas kita? Nak dengar Boleh. suara? Okey. Okey, jadi kita cikgu akan mula share screen. Jadi okey Farisha, kita dah masuk kepada UASA set 3. Lepas tu soalan yang terakhir UASA set 4. Tapi minggu depan tak ada kelas. Minggu depan tak ada kelas. Tapi still juga cikgu akan bagi set UASA set 4. Sebab yang tu kita akan bincang kepada next class. Minggu depan tak ada kelas sebab dah cukup 4 kali kelas untuk bulan ni. Nanti cikgu akan tunjukkan. Cikgu akan bagi tahu dalam grup. Okey, tanpa melengahkan masa, kita akan pergi kepada UASA kita. Set UASA kita. Okey, Hania, hari tu cikgu update sampai mana entah, cikgu pun terlupa dah. Dia ada. Cikgu rasa cikgu update sampai Izhana ni, Izhana. Lepas tu ada penambahan. Ada dalam berapa orang. Okey, nanti cikgu akan update balik dalam grup. Okey, jadi kita akan pergi kepada kita punya question. Kita akan pergi kepada kita punya soalan. Okey, untuk soalan-soalan yang kita akan jawab di hadapan ni adalah cikgu nak kamu ambil pengajaran daripada situ. Macam mana nak jawab soalan-soalan tu. Sebab daripada soalan ni mungkin kita belajar sesuatu perkara. Okey, jadi kita akan pergi kepada soalan nombor 1. Masing-masing kena jawab dululah. Sebab kalau tak jawab, macam mana kamu nak tengok? Dia bila kamu jawab, bila kamu dah buat, barulah kamu tengok macam mana yang betul, apa yang salah. Okey, cikgu nak pergi kepada soalan nombor 1. Boleh ke semua? Boleh. Okey. Jadi sepanjang cikgu menjelaskan, sekiranya sesiapa yang ada soalan nak tanya, boleh tanya cikgu. Jangan diam-diam. Okey, semoga jelas dekat situ. Okey, kita pergi kepada soalan yang pertama antara berikut yang manakah disusun dalam keadaan tertib menaik. Sebelum tu. Okey. Siapa yang ada WhatsApp boleh buka WhatsApp lah. Buka form. Kamu form 2 Selasa. Okey, buka form 2 Selasa.
Buka WhatsApp. Jadi dekat form tu Selasa ni kamu pergi dekat set 3. Kamu buka set 3 ni. Okey. Nanti bila kamu tekan je link tu, dia akan tunjuk macam dekat depan. Jibril dapat Jibril macam dekat depan ni Jibril. Dapat. Dapat. Tekan view accuracy. Okey, dekat view accuracy ni dia akan tunjukkan apa jawapan yang kamu pilih di setiap soalan. Supaya apa cikgu buat ni? Supaya kamu tahu dekat mana kamu salah. Jelas ke semua? Cikgu terang ni, boleh faham? Jelas. Okey, Tira dah buka dah Tira? Dah. Dah buka link, nanti dia tunjuk macam ni, dia tunjuk macam cikgu tunjuk kat depan ni, dia kata view accuracy. View accuracy ni adalah kamu tekan, kamu akan nampak soalan tu kamu pilih apa? Markah apa? Soalan tu kamu jawab apa? Contoh, dekat sini cikgu testing je lah. 1C, maksudnya masa tu cikgu jawab C. Jadi nak kena compare dengan apa? Comparekan dengan apa yang cikgu nak buat ni. Supaya kamu ambil pengajaran. Yang salah tu jangan ulang lagi. Biar kamu tahu, oh aku salah kat sini. Oh kat sini aku kena buat pembetulan. Apa nota aku kena salin. Ada soalan nak tanya? Okey, nak tanya cikgu apa lepas ni? Okey, jadi kita akan pergi kepada soalan nombor 1. Cikgu akan terangkanlah macam mana nak terangkan, macam mana nak jawab soalan-soalan ni. Okey, Zulaika, cikgu nak mula ni. Boleh ke Zulaika? Boleh. Okey, baik. Okey, jadi kita akan pergi kepada kita punya soalan nombor 1. Bila dia kata tentang tertib menaik. Okey, kita fokus kepada menaik. Menaik bermaksud susunan nombor yang disusun daripada nombor kecil ke nombor besar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bila kita tengok nombor kita dalam pecahan, kamu kena faham. Pecahan ni susah untuk nak nampak nilai. Susah untuk kita nampak nilai dia. Kenapa susah? Sebab dia denominator ada maksud dia tersendiri dan numerator ada maksud dia yang tersendiri. Jadi masing-masing cikgu akan pergi proceed terus kepada kita punya jawapan. Jadi jawapan dia C. Cikgu akan tunjuklah kenapa jawapan dia C. Jadi disebabkan pecahan ni susah untuk kita dapat nilai. Jadi kita kena tukarkan kepada perpuluhan. Macam mana kita nak tukar kepada perpuluhan? Nombor belah atas bahagi dengan nombor belah bawah. Dalam kalkulator kamu kena pakai bahagi macam ni. Jadi kita tengok kepada soalan C. Okey, negatif 3/4, negatif 1/2, negatif 1/3, negatif 1/4. Susah sangat kalau kamu nak tengok nilai dia ni. Memang susah pun kalau macam cikgu kan. Memang cikgu tak tengoklah kalau dia dalam keadaan pecahan. Dulu cikgu ada belajar masa darjah 6 dulu nak tengok nilai dalam keadaan pecahan. Cikgu gagal. Cikgu gagal untuk melihat pecahan mana lagi besar dan pecahan mana lagi kecil. Banyak sangat step dia. Sebab dia ada kena samakan denominator dulu. Okey. Itu cerita lain. Jadi dekat sini adalah cikgu akan tunjukkan kepada kamu cara guna kalkulator. Cara guna kalkulator nombor atas bahagi nombor bawah. Okey, masing-masing tekan sama-sama dengan cikgu. Ini negatif 3 bahagi dengan 4. Kita tekan negatif 3 bahagi 4, kamu akan dapat negatif 0.75. Jadi bila nombor ni dalam keadaan perpuluhan, dia senang sikit untuk kamu nampak nilai bagi sesuatu nombor tu. Jadi tukar dulu kepada perpuluhan. Okey, cikgu tukar semua. Yang ni, cikgu tukarkan negatif 1 bahagi 2, cikgu dapat negatif 0.5. Ni negatif 1 bahagi dengan 3, cikgu dapat negatif 0.33. Dan akhir sekali, negatif 1 bahagi dengan 4, cikgu dapat negatif 0.25. Bermakna dekat sini kita nampak nilai dia semakin bertambah. Kenapa? Sebab kita dah tukarkan dia kepada perpuluhan. Jelas ke semua? Boleh faham?
Boleh. Boleh. Okey. Perpuluhan dia senang sikit lah. Kita nak tengok nombor mana nombor lagi besar. Ni nombor perpuluhan. Okey, selesai dah nombor 1. Jadi nombor 1 jawapan dia C. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Okey, jadi cikgu nak tengok sikit. Kalau masing-masing boleh faham, kita pergi kepada kita punya chat. Dekat chat Microsoft Teams tu, kalau kamu jelas dan kamu faham, cikgu nak masing-masing boleh tulis faham cikgu. Faham cikgu. Irdina je tulis. Cikgu nak ramai tulis. Kalau faham, kalau jelas tulis faham dan jelas. Okey, mantap Irdina. Okey, Sharifah terbaik. Cikgu nak pakai chat malam ni. Okey. Mana lagi yang lain? Boleh respon. Okey, Jibril terbaik. Okey, Nurul Atira. Faham cikgu. Zahra. Okey, bagus. Aina Husna Khalif. Okey, jadi kita pergi kepada soalan nombor 2. Kalau nak cikgu ulang, tulis je cikgu. Boleh ke ulang balik? Nanti cikgu akan ulang balik. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 2. Okey, sekarang kita pergi kepada yang manakah antara berikut ungkapan yang betul bagi 60 di dalam pemfaktoran perdana. Okey, kita fokus kepada perkataan pemfaktoran. Pemfaktoran dekat sini adalah apa darab dengan apa untuk kita dapat nilai itu. Sebagai contoh, dia kata 60. Jadi kita buat apa darab sama dengan 60. Jadi 6 darab 10. Ini dikira sebagai pemfaktoran. Apa darab apa dapat 60? 6 darab 10 dapat 60. 2 darab 5 darab 6 dapat 60. 2 darab 3 darab 10 dapat 60. 2 darab 2, 4 darab 3. Okey, dapat 60 juga. Jadi semua ni adalah darab apa-apa dengan maksudnya nombor darab dengan nombor kita dapat 60. Tapi kalau cikgu tulis, cikgu tengah terangkan pemfaktoran ni. Okey, cikgu pun tulis 3 darab 5 darab 10. 3 darab 5 cikgu dapat 15. 15 darab 10 cikgu dapat 150. Bila nilai kita darab tak dapat 60, ini kita panggil dia bukan pemfaktoran untuk 60. Jelas ke semua? Boleh faham untuk maksud pemfaktoran tu? Boleh. Alright. Okey, bagus. Sekarang kita pergi kepada perdana. Apa yang dimaksudkan dengan perdana? Perdana dia ada dua maksud. Satu perdana menteri. Okey, gurau. Jadi dekat sini, perdana dekat sini adalah suatu nombor. Ni tulis, cikgu buat, cikgu bagi nota. Suatu nombor yang hanya boleh dibahagi, ni salin tau, dibahagi dengan yang pertama adalah nombor 1. Yang kedua adalah nombor sendiri. Okey, kalau bahagi dengan nombor lain macam mana? Okey, kalau bahagi dengan nombor lain, kalau bahagi dengan nombor lain, dia akan dapat perpuluhan. Dia tak dapat nombor bulat. Nombor bulat, bila nombor tu nombor perdana, dia boleh bahagi dengan satu dengan nombor sendiri je. Jelas ke apa yang dimaksudkan dengan perdana? Jelas. Okey. Jadi, nombor perdana dekat sini. 6 ni nombor perdana tak? Cikgu nak tanya kamu semua. 6 ni nombor perdana tak? 6 ni. Bukan. Cikgu nak tanya Atira. Atira, 6 ni nombor perdana tak Atira? Apa cikgu? 6 ni nombor perdana ke tak? Tahu? Tahu ke Atira? Oh, dengar ni okey. Wan Alisha ada ke Wan Alisha? Ya.
6 ni nombor perdana tak Wan Alisha? Oh, tak tahu Ya. masing-masing. Bukan. Bukan. Jawapan dia bukan. Kenapa 6 ni bukan nombor perdana? Cikgu nak tanya kamu semua. Kenapa 6 ni bukan nombor perdana? Boleh bahagi 3. Yes. 6 ni dia dikira sebagai bukan sebab 6 dia boleh dibahagi dengan nombor lain untuk dapat nombor bulat. Sebagai contoh 6 bahagi 3 dan 6 bahagi 2. Jadi 6 adalah bukan nombor perdana. Jadi A tu salah. Dan B pun salah sebab B ada 6. Selesai dekat situ. Okey. Sekarang ni kita pergi kepada nombor 10. Okey, cikgu nak tanya kamu semua. Nombor 10 ni nombor perdana ke tak? Bukan. Dia dikira sebagai bukan. Kenapa dia dikira sebagai bukan? Boleh Boleh bahagi bagi nombor 2. lain. Yes, dia boleh bahagi dengan 2 dan dia boleh dibahagi dengan 5. 10 bahagi 2 dapat 5, 10 bahagi 5 dapat 2. Jadi dia boleh bahagi dengan nombor lain untuk dapat nombor bulat. Jadi 10 tu bukan nombor perdana, bermakna C tu salah. Jadi jawapan kita adalah D. Jadi, ini cikgu nak kamu hafal. Nombor perdana bawah 10. Nombor perdana bawah 10 ni cikgu nak kamu hafal. Yang pertama, 1 bukan nombor perdana. 1 bukan. Dia mulakan dengan 2. Lepas 2, 3. 4. 4 betul tak? 4 nombor perdana tak? Bukan. Bukan. Pandai. Jadi dekat sini kita pergi kepada 5. 6 tu bukan. Dan 7. Jadi nombor perdana nilai yang kurang daripada 10. Cikgu nak kamu hafal. 2, 3, 5, 7. Itulah nombor perdana. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Nota tu sila salin. Nota tu sila salin. Okey, selesai nombor 2. Okey, sekarang masing-masing pergi dekat chat. Kalau jelas, boleh tulis jelas. Kalau ada soalan nak tanya, boleh tanya cikgu. Okey. Okey, boleh tanya cikgu. Kalau ada soalan nak tanya, tanya cikgu. Okey. Okey, bagus. Ramai yang jelas. Tak ada soalan. Boleh bahagi nombor lain. Okey, terbaik. Okey, habis dah nombor 2. Salin nota cikgu ni. Nota ni yang penting. Sebab daripada nota ni yang kita nak belajar. Apa yang daripada soalan ni nak cakap. Kalau kita cakap tentang satu soalan, okey aku betul dah. Okey, tak apalah aku dah betul soalan tu. Tapi apa yang kamu belajar daripada soalan tu? Okey. Jadi kita pergi pula kepada soalan nombor 3. Nombor 3 soalan dia. Okey, sorry. Nombor 3 soalan dia adalah bercakap tentang subset. Apa yang dimaksudkan dengan subset? Salin tahu nota cikgu ni. Cikgu tahu ramai tak tahu. Subset ni dia simbol dia macam ni. Simbol dia macam ni, macam magnet. Jadi subset ni, sub bermaksud separuh. Set bermaksud kumpulan. Subset bermaksud separuh ataupun sebahagian daripada set. Sebagai contoh, cikgu ada bagi set X. Set X cikgu bagi contoh dekat sini 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Daripada contoh set X dekat sini, cikgu pergi set Y. Set Y cikgu tulis 1, 2, 6. Dan kita ada lagi satu set, nama dia set Z. Set Z cikgu tulis 3, 4, 5. Okey. Sekarang kita nak cari mana satu yang subset bagi X. Mana satu yang subset bagi X? Cikgu nak tanya kamu semua. Mana satu subset bagi X? Y ke Z? Ada tak orang boleh jawab? Zulaika, tahu tak subset? Ingat lagi tak?
Ha, saya ingat. Okey, jadi masing-masing boleh tengok. Kalaulah Y subset bagi X, cikgu kena comparekan nilai yang ada di set Y dan set X. Kita kena comparekan nilai yang ada dekat set X dengan set Y. Macam mana nak comparekan? Senang je lah. Kamu boleh tengok ke depan. Okey, jadi set X dekat sini, cikgu ada 1, 2, 3, 4, 5. Okey, nombor 1 dia dah ada. Bagus. Nombor 2 ada dalam set X, Y pun ada. Tetapi nombor 6 dia tak ada dalam set X. Jadi dekat sini kita cakap Y adalah bukan subset bagi X. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Boleh. Sebab apa? Sebab dekat Y dia ada satu nilai lain. Yang mana nilai ni tak ada dalam set X. Itu adalah bukan contoh bagi bukan subset. Kalau subset macam mana? Okey, kita tengok pula contoh Z. Okey, jadi dekat sini kita ambil X punya set. 1, 2, 3, 4, 5 ni. Cikgu dekatkan sikit. Okey, jadi kalau cikgu nak cakap Z adalah sebahagian daripada X, betul ke? Jadi kita tengok. Okey, dekat Z ada 3. Dekat X pun ada 3. Dekat Z ada 4. Dekat X pun ada 4. Dekat Z ada 5. Jadi dekat X pun ada 5. Jadi semua unsur yang ada dalam Z ada juga dalam X. Jadi dekat sini kita cakap ya, dia adalah subset. Maksudnya Z adalah subset bagi X. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, ini adalah contoh subset. Dekat atas cikgu terang definisi, dekat bawah cikgu bagi contoh bila dia bukan subset dan bila dia jadi subset. Sekarang ni dia nak bagi tahu tentukan bilangan subset bagi set P. Okey, jadi masing-masing boleh tengok. P sama dengan 5,6. Jadi yang pertama yang boleh jadi subset bagi P adalah cikgu letak, ni cikgu wakilkan je lah huruf. Okey, A. A ni kita panggil dia sebagai set kosong. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Jadi kalau P yang warna hitam, A ni dia ada dalam P, tapi dia kosong je. Dalam P kita ada 5 dengan kita ada 6. Tapi A ni dia ada juga, tapi dia kosong. Dia tak ada apa-apa. Subset maksudnya bulatan tu berada dalam P. Kalau yang ni Y ni, bulatan Y berada dalam ini subset. Kalau ni bulatan Z berada dalam X. Tu maksud subset. Jelas? Boleh faham? Boleh. Okey. Boleh. Kalau kita pergi kepada B, unsur dalam B cikgu letak 5. Maksudnya cikgu buat satu bulatan P. Nampak? Bulatan B dalam bulatan P. Itu subset. Itu subset kedua. Okey, kita pergi kepada C. Bulatan yang seterusnya adalah cikgu letak 6. Okey, ini C. Itu adalah bulatan C. Jadi bulatan C ada dalam bulatan P. Dan yang terakhir dekat sini kita ada 5,6. Sama nilai dia. Maksudnya kita ada satu bulatan warna merah D. Semua ni ada dalam subset bagi P. Nampak ke semua apa yang cikgu maksudkan dengan subset ni? Boleh faham ke? Boleh. Okey. Jadi dekat sini kalau kita nak kira ada berapa bilangan subset, 1, 2, 3, 4. Jawapan dia B. Tu cara dia. Ni kat sini cikgu bagi gambar aja supaya lebih jelas. Okey. Jadi cuba masing-masing komen dekat chat sikit. Jelas ke semua? Boleh faham?
Cikgu. Ya? Tak faham lah yang nombor 3 tu. Yang mana nombor 3? C. Bukan. Kan A sama dengan 3 tu kan? A sama dengan 3. Yang tu kan. Ni. Dia kan. Ha? Macam mana dia boleh dapat 3? Jawapan dia 4. Jawapan dia 4. Bukan yang nombor 1 tu. Yang A sama dengan 3 pasal set kosong. Itu. Oh, ni Ha. set kosong ni ke? Ha. Set kosong ni maksudnya dia ada bulatan juga tapi tak ada unsur dekat dalam tu. Tu masuk set kosong. Jadi set kosong kita boleh juga letak dalam P. Jelas? Jelas. Okey, B ni kita cakaplah contohlah. B ni ada juga kumpulan B tapi dalam bulatan P. Jadi bila semua yang berada dalam bulatan P ni dikenali sebagai subset bagi P. Kalau kita nak tuliskan ni, kita ada A adalah subset bagi P. B adalah subset bagi P. C adalah subset bagi P. D adalah subset bagi P. Nampak? Semua berada dalam P. Itu maksud subset. Jelas ke Aina Husna? Jelas cikgu. Okey, yang lain ada soalan ke? Tak ada. Tak ada. Okey, Sharifah okey? Okey. Okey, jadi cikgu akan pergi kepada soalan yang seterusnya. Boleh ke semua? Boleh. Boleh. Okey. Jadi sekarang kita pergi kepada nombor 4. Kadar manakah yang paling laju? Jadi masing-masing boleh tengok nombor 4. Kadar manakah yang paling laju? Sekarang kita pergi kepada laju. Siapa ingat lagi formula laju? Apa formula laju? Masa bahagi jarak. Jarak bagi masa. Bagus lah tu. Nice try. Sekurang-kurangnya ada bayangan. Jarak bahagi masa. Jadi sebenarnya kita nak check mana yang paling laju. Jadi kalau dekat A 589 km bahagi dengan 11 jam. Jadi kita tekan kalkulator 589 bahagi 11 kita dapat 53.55 km per jam. Ni A kita. Okey, kita buat B kita pula. 111 km bahagi dengan masa kita. Jadi 111 bahagi 2 kita dapat 55.5 km per jam. Kita pergi pula dekat C. 360 km bahagi dengan 7 jam. 360 bahagi dengan 7 kita tekan 51.43 km per jam. Okey, D. 283 km per dengan dia punya masa. Kita pun tekan 283 bahagi dengan 5. Kita dapat 56.6 km per jam. Bermakna nombor 4 ni bila dia tanya mana lagi laju, D lah jawapan dia sebab nilai dia lagi besar. Kamu boleh jawab kalau kamu ingat formula laju. Kalau kamu tak ingat formula laju, kamu susah sikit lah nak jawab. Maksudnya kamu kena hentam. Okey. Jelas ke semua nombor 4 ni? Boleh faham? Boleh. Boleh. Inilah dia. Inilah dia. Okey, selesai. Okey, cikgu pergi kepada yang seterusnya, nombor 5. Boleh? Boleh cikgu. Alright. Okey, cikgu dah jawab nombor 4. Kita pergi kepada nombor 5. Okey, ungkapan-ungkapan ni. Still lagi cikgu tengok soalan nombor 5 ni ramai yang salah. Okey, dia macam ni. Sebelum kita kira ungkapan, kita kena faham sebutan. Kita kena faham sebutan. Sebutan dekat sini dia terbahagi kepada 2.
Sebutan yang pertama nama dia sebutan serupa. Cikgu dah pernah bagi nota sebelum ni. Yang kedua kita panggil dia sebutan tidak serupa. Jadi dalam sebutan serupa, dia punya definisi keadaan yang sama. Untuk sebutan tidak serupa adalah keadaan berbeza. Contoh keadaan yang sama adalah huruf yang sama. Keadaan berbeza huruf yang lain. Contoh cikgu bagi satu soalan. Okey, kita nak kira ungkapan tapi kena faham sebutan dulu. Contoh sebutan 3x tambah 2x tambah 5y tambah 7y. Kalau dekat sini 3 okey, kita pergi kepada soalan ni je lah, satu soalan ni. Okey. Okey, 3x tambah 2x, 5y tambah 7y. Cikgu nak tanya kamu, 3x dengan 2x boleh selesaikan ke tak? Cikgu nak tanya. Boleh. Boleh. Jadi kita selesaikan dulu sebab dia sebutan yang serupa. 5y dengan 7y boleh selesaikan tak? Cikgu nak tanya kamu. Boleh. Boleh sebab dia sebutan serupa. Jadi ni sebutan serupa. Dua-dua ni jatuh pada nota sebutan serupa. Okey, 3x tambah 2x kita dapat 5x. 5y tambah 7y kita dapat 12y. Sekarang cikgu nak tanya kamu, boleh selesaikan lagi tak 5x tambah 12y? Tak. Boleh? Tak. Tak. Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia sekarang ni dalam keadaan sebutan tidak serupa. Jadi kamu mula mengira ungkapan tu bila? Kira ungkapan apabila kamu dah sampai sebutan tak serupa. Maksudnya apa? Tak ada dah sebutan yang serupa. Jadi kalau ada orang tanya berapa ungkapan dekat sini? Sini 1, sini 2. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Jadi dekat sini kita cakap dia ada 2 ungkapan. Sebab tu kena faham sebutan dulu baru kita bercakap tentang ungkapan. Jadi kalau dekat sini 2x tolak 3y tambah 7. Okey, ada sebutan serupa tak dekat sini? Cikgu nak tanya. Tak ada. Tak ada. Bila dah tak ada, kamu boleh terus kira ungkapan. 1, 2, 3. Jadi jawapan nombor 5 adalah B. Itu maksud ungkapan. Jelas? Jelas. Okey, ini nota cikgu. Jelas. Dapat ke nota cikgu ni? Ringkas je cikgu buat ni. Dapat ke nota cikgu? Dapat. Okey, Okey, cikgu dekatkan. Alright. Okey, cikgu pergi kepada soalan yang seterusnya. Sebelum cikgu nak pergi, okey, masing-masing boleh tulis jawapan dekat chat. Cikgu nak tengok sikit berapa ramai orang faham ataupun ada siapa-siapa yang nak tanya. Okey. Okey. Okey, jadi cikgu nak pergi kepada soalan yang seterusnya. Boleh semua? Boleh. Alright. Ada berapa orang je ni? Ada 5 orang je. Mana lagi yang lain ni? Okey, kita pergi kepada soalan nombor 6. Soalan nombor 6. Antara yang berikut, yang manakah pernyataan benar? Okey. Jadi, kita pergi kepada simbol ni dulu. Simbol ni kalau dia pandang kanan, kita cakap dia lebih besar. Kalau dia pandang kiri, kita cakap dia lebih kecil. Jadi macam mana kita nak baca? Okey, kita tukarkan simbol ni menjadi ayat. Mengikut nota yang cikgu dah bagi. Contoh soalan A. -6, kosong. Kita tukar simbol ni kepada ayat. -6 lebih besar
dari kosong. Betul ke negatif 6 lagi besar daripada kosong? Salah. 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 Jadi A itu salah. Okey. Okey, B pula. 4 kuasa 2 lagi 4 kuasa 2 kosong. Dan kita tulis kat sini 4 kuasa 2 tukar dia punya simbol jadi ayat. Lebih kecil dari kosong. Betul ke 4 kuasa 2 lagi kecil daripada kosong? Salah. Salah. Okey, kita pergi kepada C kita. Okey, C kita negatif 5/6 dan 4. Jadi negatif 5/6 kita tukar. Ini ayat dia lebih kecil. Lebih kecil daripada 4. Okey, tak nampak sangatlah nilai negatif 5/6. Tukar dia. Tukar. Kita buat negatif 5 bahagi 6. Kamu akan dapat dekat sini negatif 0.83. Betul ke negatif 0.83 lagi kecil daripada 4? Betul. Betul. Jadi jawapannya C. Itu sahaja. Jelas ke semua nombor 6? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey. Okey, jadi semoga jelas apa yang cikgu tunjuk dekat depan Okey, jadi kita akan pergi kepada soalan yang seterusnya iaitu soalan nombor 7. Boleh ke? Boleh. Alright. Okey, dapat nota cikgu ya. Okey, ni ramai tak dapat jawab juga sebab tak tahu. Okey, jadi masing-masing siapa yang ada kompas boleh sediakan kompas. Okey, dia nak tanya ni sudut berapa? Okay, cikgu akan ajar kamu. Sebenarnya bila kita nak melukis sesuatu sudut, kamu kena faham cara lukis. 3 cara lukis. 3 cara lukis. Yang pertama, kamu kena faham cara nak lukis sudut 90 darjah. Yang kedua, kamu kena faham cara nak lukis 60 darjah. Yang tu dulu. Jadi, nak lukis 90 darjah ni macam mana? Tengok dekat depan. Okey. Jadi, cikgu akan keluarkan kita punya garisan dan cikgu keluarkan kita punya tapak. Ni base dia lah. Ini adalah base dia. Okey, jadi cikgu keluarkan cikgu punya kompas. Cikgu keluarkan cikgu punya kompas. Okey. Yang pertama kamu kena ada tapak lah. Setiap kali kamu nak melukis, kamu kena ada tapak. Sedap juga kan kalau kek tapak kuda kan. Okey, jadi kita kena ada tapak. Jadi daripada tapak ni, itu yang pertama. Ni tapak. Tapak ni apa? Tapak ni adalah garisan yang warna hitam yang panjang ni. Lepas tu kamu kena ada garis yang dekat tengah-tengah. Ni nama dia base. Sama je kan. Benchmark lah, benchmark. Okey. Jadi, step yang pertama untuk lukis 90 darjah adalah kamu buka je lah ukuran berapa-berapa pun. Maksudnya kamu buka je dekat kompas kamu suka hati. Suka hati. Tapi bila kamu dah buka, jangan pergi ubah pula ya. Okey, habis. Jadi, jarum kompas ni pergi dekat sini. Jarum kompas ni pergi dekat dia punya garisan pertembungan ni. Jadi cikgu pun bawa. Okey, cikgu bawa. Okey, dapat. Lepas tu nak buat apa? Okey, lepas tu adalah kamu kena buat penanda. Satu tanda dekat sini. Kita pusingkan lagi sekali. Kita buat lagi satu tanda di sini. Jadi itu adalah 2 tanda kita. Nampak ke semua 2 tanda kita tu? Nampak. Nampak. Okey. 2 tanda tu akan menjadi tapak baru untuk jarum kita. Okey. Jadi daripada tapak baru kita pergi kat jarum kita, kita pergi jarum ni. Ni kan jarum kita. Daripada sekarang jarum kita pergi dekat tapak baru kita buat. Okey. Jadi kita bawa ni. Lepas tu apa? Panjangkan sikit. Panjangkan sikit. Lepas tu kamu tengok betul-betul tau. Lepas tu kamu buat satu garisan macam ni. Okey, habis. Lepas tu buat apa? Ulang step yang sama dekat tapak berikutnya tanpa ubah dia punya jarak. Tanpa ubah dia punya pembukaan kompas. Okey. Ambil
jarum dia pergi dekat tapak dia. Siapa yang ada boleh ikut cikgu. Okey, kita pun pergilah bawa dekat tapak. Jangan ubah dia punya jarak. Maksudnya pembukaan tu jangan ubah. Okey, lepas tu buat apa? Kamu buat step yang sama, kamu gariskan macam ni. Dapat ke semua? Cikgu tunjuk kat depan ni, dapat ke? Dapat. Okey. Jadi, mana dia kita punya? Mana dia kita punya 90 darjah? Daripada titik pertembungan dua-dua ni, kita buat satu garisan baru yang mana kena dua-dua titik tu. Jadi di sini kita dapatlah pembukaan 90 darjah. Jelas? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, itu Boleh. cara nak lukis 90 darjah. Okey, habis dah. Nanti kamu boleh tengok balik tau. Okey, cara nak lukis 60 darjah pula, masing-masing boleh tengok. Cara nak lukis 60 darjah pula. Dia dua benda je kamu kena ingat. 60 dengan 90. 60 dengan 90. Okey. Jadi cara nak lukis 60 darjah pula, dia senang sikit. Okey. Jadi daripada kita punya base kita ni, kita bawa jarum kita pergi dekat base kita. Boleh ikut cikgu, boleh ikut cikgu. Okey. Lepas tu kamu buat tapak baru tapi dekat sebelah je. Kamu buat tapak baru Okey, kita pun buatlah tapak baru kita. Okey. Macam tu. Okey, habis. Okey, tu step pertama. Jelas ke semua step pertama? Boleh faham step pertama? Boleh. Okey. Step yang kedua adalah jangan ubah dia punya pembukaan kompas. Jangan ubah. Okey. Daripada sini. Okey. Dapat pula. Sorry. Jangan ubah. Sorry. Cikgu buat garisan pendek pula. Sorry. Okey. Untuk 60 darjah ni, kena buat garisan panjang. Cikgu terlupa. Okey. Jadi, buat terus garisan panjang. Okey, habis. Okey. Ni dia punya tapak baru. Lepas tu, jangan ubah dia punya tapak ataupun pembukaan kompas dia. Okey. Daripada sini, jarum tu pergi dekat tapak yang baru ni. Buat lagi satu. Tapi dengan syarat jangan sesekali ubah pembukaan kompas tu dah. Jadi mana 90 darjah ni? 90 darjah lah daripada tapak ni kamu pergi dekat tempat kamu bersilang. Ini adalah kamu punya 60 darjah. Boleh faham ke semua? Boleh. Jadi nombor 2, nombor 7 ni jawapan dia adalah 60 darjah. Itu jawapan dia. Macam mana nak dapat 15, 30 dengan 45? Okey. Nombor 3, kamu kena faham bahagi 2. Macam mana nak bahagi 2? Okey, cikgu ambil contoh 60 darjah tau. Okey, 60 darjah. Kamu kena hafal 60 darjah. Bahagi 2. 60 bahagi 2 dapat berapa semua? Cikgu nak tanya. 60 bahagi 2 dapat berapa? 30. Yes, kita dapat 30 darjah. Jadi, cikgu kopi yang ni. Cikgu bawa dia pergi dekat belah bawah. Cikgu nak kamu tengok macam mana cikgu bahagi 2. Okey. Nak bahagi 2 ni, cikgu daripada sini nak bahagi 2 ni, cikgu akan tekankan dekat sini. 1, 2. Dia senang. Okey. Nampak ke semua dua yang cikgu highlight tu, nampak ke? Nampak. Okey. Jadi daripada 2 yang cikgu highlight tu, kamu ambil kompas kamu panjangkan ikut suka hati kamu tapi pastikan dia boleh bertembung lah. Okey, cikgu panjangkan sikit. Okey, dia boleh bertembung dekat sini. Okey. Jadinya cikgu ambil cikgu punya kompas, cikgu buat satu garisan. 1. Lepas tu, buat dekat tapak yang warna kuning, warna hijau tu juga. Okey, bagi dia bertembung. Nampak ke silangan X yang baru tu? Nampak silangan X yang baru tu? Nampak. Okey. Silangan X yang baru tu, daripada tapak ni, kamu tarik pergi sini. Ini adalah kamu punya 30 darjah.
Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, itu cara kita nak bahagi dua. Itu adalah cara kita nak bahagi dua. Semoga jelas. Semoga jelas. Okey. Selesai dah dekat situ. Tu cara nak bahagi dua lah. Okey, kalau nak dapat 15, 30 darjah tu bahagi dua pula. 30 darjah tu bahagi dua. Macam mana nak bahagi dua 30 darjah? Okey, tengok betul-betul. Ni last tau. Takut makan masa banyak pula kat sini. Okey. Jadi, daripada 30 darjah, sekarang cikgu nak tanya, 30 bahagi 2 dapat berapa? 15. Jadi, cikgu akan tunjukkan cara nak buat 15 darjah. Tapi tengok tapak dia. Tapak dia dekat sini dengan sini. Tapak yang belah bawah ni jangan ubah. Yang boleh berubah atas dia saja. Okey, tengok Okey, cikgu pun ambil kompas cikgu. Cikgu pun ambil kompas cikgu. Bukalah suka hati kamu suka. Suka hatilah kamu suka. Jarum ni pergi dekat tapak yang cikgu highlight yang terbaru tu. Okey. Cikgu panjangkan sikit. Okey. Buat satu. Lepas tu pergi pula dekat belah bawah dia. Pergi pula dekat belah bawah dia. Okey. Daripada dekat belah bawah dia, kamu buat lagi satu garisan. Jadi apa tu? Itu garisan apa tu? Masing-masing boleh tengok. Ini daripada tapak kita tarik dekat sini. Ini adalah garisan 15 darjah. Boleh nampak ke semua? Boleh nampak ke? Boleh. Ini Boleh. 60. Ini 30. Ini adalah 15. Jadi inilah dia. Okey. Okey, selesai dah nombor 7 ni. Kalau 15 nak bahagi 2, boleh. Tak jadi masalah. Kamu buat cara yang sama saja. Kalau 45, tak boleh teruskan kat sini. 45 kamu kena ambil 90 darjah bahagi 2. Sebab tu asas untuk lukisan sudut ada 2 saja. Iaitu 90 dengan 60. Yang nilai-nilai lain nak buat macam mana? Nilai-nilai lain kamu bahagi 2. Bahagi 2 90, bahagi 2 60. Okey, nak berapa? Bahagi 2 lagi. Macam tu cara dia. Jelas? Boleh faham? Boleh. Okey. Azizul, macam mana Azizul? Okey ke? Okey, cikgu. Okey. Okey, cikgu pergi kepada soalan yang seterusnya. Boleh ke? Boleh. Okey. Jadi kita akan teruskan dah kepada soalan yang berikutnya. Iaitu soalan nombor 8. Soalan nombor 8 adalah soalan algebra lah. Iaitu soalan kembangkan. Okey, kita pun kembangkanlah. Okey, jadi negatif 3. Ini kembangkan ni kamu kena mahir lah. Okey. Negatif 3 darab negatif Y. Negatif darab negatif jadi positif. 3 darab Y, kamu dapat 3Y. Habis? Negatif darab dengan 8. Negatif darab positif dapat negatif. 3 darab 8 dapat 24. Jadi jawapan kita kat sini 3Y tolak 24. Jawapan kita adalah C. Jelas ke semua nombor 8? Boleh faham? Boleh. Okey, habis. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 9. Okey, tadi kita jawab soalan nombor 8. Sekarang cikgu pakai page yang sama untuk jawab soalan nombor 9. Tentukan jumlah titik pada susunan kelima. Susunan pertama ada 1 titik. Susunan kedua ada 3 titik. Susunan ketiga 1, 2, 3, 4, 5 ada 5 titik. Susunan keempat, bila kamu nak sampai susunan kelima ni, kamu kena jumpa pola dia. Jadi pola dia dekat sini adalah tambah 2, sini pun tambah 2. Bermakna kalau kamu nak cari
T4 dengan T5 kamu kena tambah 2 juga. Jadi 5 tambah 2, 7. Bermaksud dekat T4 dia ada 7 titik. Kalau dekat T5 ada berapa titik rasa-rasa? T5 ada berapa titik? 9. 9. Jawapan kita adalah B. Menjawab ke semua nombor 9 ni? Ya. Azizul okey Azizul? Ya. Okey, cikgu. Alright. Okey, cikgu pergi kepada soalan nombor 10. Okey, ada soalan bagi tahu cikgu. Aina Husna macam mana Aina Husna? Alright, boleh follow lagi? Boleh. Okey, baik. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 10. Ungkapkan Z. Kan cikgu dah ajar dah. Apa yang dimaksudkan dengan ungkapkan? Nak dengar suara sikit. Apa maksud ungkapkan? Dia satu je. Dia Yes. sorang-sorang. Tinggal sorang-sorang. Jadi, bila dia kata ungkapkan Z, maksudnya Z kena sorang-sorang. Jadi, dekat sini X sama dengan 2Y tolak Z. Cari yang pertama sekali 2Y positif, pindah ke sebelah jadi negatif. Negatif Z. Okey. Negatif ni, kalau kamu pindah ke sebelah, dia ada dua cara tau. Dia ada dua cara. Cara yang pertama adalah, cikgu buat warna biru. Bila kamu nak pindah negatif saja, kamu buat macam ni. Negatif darab X, kamu dapat negatif X. Negatif darab negatif, kamu dapat positif 2Y sama dengan Z. Maksudnya, cara pertama ni adalah kamu pindahkan negatif ke sebelah dengan negatif juga. Jelas? Boleh faham? Boleh. Okey. Cara yang kedua adalah kamu kena faham ada nombor 1 dekat sini. Jadi, negatif 1 dengan Z ni darab. Darab pindah ke sebelah dia jadi apa? Bahagi. Yes, dia jadi bahagi. Lepas tu kalau nak selesaikan, kamu asingkan dia. Kamu asingkan dia. Jadi, kamu tengoklah. X ni positif dengan negatif, dia jadi negatif X. Ni negatif dengan negatif, dia jadi positif 2Y sama dengan Z. Ikut kamu nak faham yang mana. Cikgu tunjuk jalan je. Tapi yang faham kan kamu. Ada dua cara dekat sini. Ikutlah kamu nak faham yang mana. Jadi dekat sini jawapannya disebut 2Y dulu. Jadi 2Y tu positif, X tu negatif. Jawapan kita adalah D. Menjawab ke semua soalan nombor 10? Boleh faham? Boleh. Boleh. Atira dapat nota cikgu Atira? Dapat. Okey, Aina Husna dapat nota cikgu? Dapat. Okey, dah salin dah ke semua? Dah. Okey. Okey, cikgu nak pergi kepada nombor 11. Perentas paling panjang dalam bulatan. Okey, kita akan pergi kepada nombor 11. Okey, untuk nombor 11, cikgu akan buka buku teks. Bulatan ni bab 5. Ikutlah. Okey. Bab 5. Okey. Okey, mula-mula kita fahamkan dulu apa tu perentas. Kita fahamkan dulu apa yang dimaksudkan dengan perentas. Perentas tu apa? Perentas, poin yang pertama adalah garis lurus. Poin yang kedua adalah menyambung sebarang dua titik pada lilitan. Sebagai contoh, mana dua titik? Dekat sini kata ada titik pertama, titik kedua, A ke B. Jadi ini yang dimaksudkan dengan perentas. Jelas? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi dekat sini kita nak tengok lengkuk dulu. Okey, kita pergi kepada lengkuk. Kita pergi kepada lengkuk. Okey. Sebab soalan A dia cakap tentang lengkuk kan? Jadi kita pergi kepada lengkuk dulu. Okey. Untuk A. Kalau cikgu cakap A ni adalah termasuk kepada perentas, cikgu salah. Sebab lengkuk adalah satu garis yang sengit. Perentas garis lurus. Jadi lengkuk tak termasuk dalam perentas. Jadi A itu salah. Jelas sampai sini? Boleh faham? Boleh. Okey.
Okey, cikgu pergi pula kepada D. Cikgu pergi pula kepada D. Cikgu asingkanlah. Tembering. Okay. Jadi, masing-masing boleh tengok kepada D. Untuk soalan D, tembering ni adalah rantau. Rantau tu maksudnya lorekan belah dalam. Jadi rantau tak bercakap tentang garis lurus. Bermakna D tu salah. Jelas? Boleh faham? Boleh. Jadi kita ada dua pilihan. Yang pertama diameter, yang kedua jejari. Cikgu keluarkan sekejap kita punya jejari dan cikgu keluarkan sekejap kita punya diameter. Jadi kita pergi kepada apa yang dimaksudkan dengan jejari dan diameter. Okey, kita tengok poin pertama. Poin pertama dekat sini adalah jejari garis lurus, diameter pun garis lurus. Okey, habis. Kemudian kita pergi kepada menyambung dua titik. Ini titik A, ini titik B. Ini titik A, ini titik B. Bermakna jejari dengan diameter termasuk di dalam golongan perentas. Boleh faham semua? Boleh. Boleh. Baik. Okey. Jadi perentas yang paling panjang, jejari ke diameter yang lagi panjang? Diameter. Jawapan dia adalah B. Jelas? Okey ke? Dapat nota cikgu? Dapat. Okey, salin dulu. Ambil gambar salin ni. Naik. Okey ke semua? Okey. Okey, jadi cikgu nak pergi kepada soalan yang seterusnya, iaitu soalan 12. Boleh? Boleh. Okey, jadi kalau tak boleh bagi tahu tau. Azizul, boleh ke ni Azizul? Boleh cikgu. Okey, kita pergi kepada 12. 12 ni senanglah. Mana satu poligon sekata? Cuba bagi tahu cikgu, mana satu poligon sekata? C. C, pandai. Okey, jadi cikgu bukan jawab je tau. Cikgu bagi nota ni. Poligon sekata adalah satu poligon yang mesti mempunyai dua ciri-ciri. Ciri-ciri pertama, dia mempunyai panjang sisi yang sama. Ini ciri-ciri pertama. Kalau tak ada ciri-ciri pertama ni, kamu tak boleh teruskan. Yang kedua, kamu kena ada sudut yang sama. Sudut pedalaman lah maksud cikgu. Sudut pedalaman yang sama. Itu adalah poligon sekata. Ada orang confuse C dengan B. Sebab apa? Sudut pedalaman dekat sini 90 darjah. Sini pun 90 darjah. B ni kenapa dia jadi bukan poligon sekata? Sebab dia tak lepas syarat pertama. Panjang sisi dia tak sama. Jadi B ni bukan poligon sekata. Jadi nombor 12 poligon sekata adalah C. Jelas ke semua nombor 12? Boleh faham? Boleh. Okey. Macam mana semua? Ada siapa-siapa tak nak tanya cikgu? Okey ke? Okey cikgu. Okey. Alright. Okey. Jadi kita akan pergi kepada kita punya soalan yang berikutnya. Iaitu soalan 13. Ingat yang ambil ujian ni kamu tahu, bukan cikgu. Okey, jadi kita pergi kepada soalan 13. Ravi sedang memegang suatu bentuk geometri. Tulislah, keluarkan maklumat. Kamu keluarkan macam mana? Okey, bentuk geometri. Daripada bentuk geometri, dia ada satu permukaan melengkung. Satu permukaan melengkung. Itu yang pertama lah.
Yang kedua, dua tapak berbentuk bulatan. Okey, kita pergi. Kon. Kon ni dia ada satu je tapak bulatan. Jadi salah. Sfera tak ada. Hemisfera pun tak ada. Jawapan dia adalah D. Jelas? Boleh faham? Boleh. Okey, nombor 13 tu D. Satu permukaan melengkung dan dua tapak. Ini adalah dua tapak bulatan dan satu melengkung. Okey. Menjawab ke semua? Ya. Ya. Okey. Okey, jadi kita akan pergi kepada soalan yang seterusnya. Soalan yang seterusnya adalah soalan 14. Boleh ke semua? Boleh. Okey. Jadi kita pergi kepada soalan 14. Cari jarak di antara titik. Okey, cikgu bagi nota tau. Okey, jarak adalah jarak antara koordinat ni tahu. Jarak adalah di bawah tajuk koordinat. Jadi jarak ni dia ada 3 jenis. Yang pertama kita panggil dia tegak. Yang kedua kita panggil dia baring. Yang ketiga kita panggil dia sengit. Tegak ni nama lain dia adalah mencancang. Ataupun dalam bahasa Inggerisnya kita panggil dia vertikal. Yang kedua dalam bahasa Melayu kita panggil dia mengufuk. Dalam bahasa Inggeris kita panggil dia horizontal. Okey, dan yang terakhir adalah dia sengit. Kalau dalam bahasa Inggeris cikgu panggil dia gradient. Sebab dia ada gradient, dia ada nilai. Okey, jadi dekat sini macam mana kita nak tahu dia adalah vertikal? Okey, senang je. Kalau dia dalam keadaan vertikal, koordinat X sama. Salin nota cikgu. Koordinat X sama. Okey, kalau kita pergi kepada horizontal, dia bukan koordinat X, dia koordinat Y adalah sama. Okey. Kemudian kita pergi kepada sengit. Sengit ni adalah koordinat X dan Y berbeza. Okey. Apa maksud cikgu ni? Okey, masing-masing kita tengok balik soalan kita. Jarak di antara titik pertama cikgu bagi nama A lah. 0 hingga -8. Titik kedua cikgu bagi nama B. 0 hingga 8. Jadi kita namakan dulu dia punya koordinat. Kita ada X, Y. Jadi dekat sini kamu boleh nampak yang nilai X dia 0. Dekat sini 0 dekat sini. Maksudnya dia sama. Jadi cikgu nak kamu faham yang A dengan B ni dia dalam keadaan vertikal. Sebab apa? Sebab nilai X dia sama. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Boleh. Boleh. Nota cikgu tu salin. Mahal tu. Mahal tu nota tu. Okey. Jadi nak cari jarak kalau dia vertikal dengan horizontal, nak cari jarak ni jarak dia kamu pakai nilai yang berbeza besar tolak kecil. Tapi kalau dia sengit, nak jarak dia lain pula. Jarak dia adalah kamu pakai dalam kurungan X1 tolak X2 kuasa 2. Tambah Y1 tolak Y2 kuasa 2. Ni kalau dia sengit. Sekarang dia vertikal. Jadi kita ambil yang beza dia -8 dengan 8. Besar kita adalah 8. Tolak kecil kita -8. 8 tolak 8 kamu dapat 16. Jawapan dia adalah B. Menjawab ke semua? Jelas? Jelas. Jelas. Okey, itulah cara dia.
Okey, dah ke? Cikgu nak pergi kepada soalan yang berikutnya. Dah. Alright. Okey, jadi kita akan pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, jadi kita pergi kepada soalan 15. Okey. Soalan 15 ni adalah tentang hubungan fungsi kepada fungsi. Soalan 15 ni cakap pasal apa? Dia bercakap tentang hubungan fungsi, iaitu bab 8 bercakap tentang graf. Jadi hubungan fungsi ni dia ada 4 jenis. Macam mana kita nak tengok hubungan fungsi? Kita kena tengok hubungan daripada domain ke kodomain. Domain tu apa? Domain tu adalah kita punya objek. Kodomain tu apa? Kodomain tu adalah kita punya image. Sebagai contoh, masing-masing boleh tengok di hadapan. Cikgu tunjuk mana satu domain dan mana satu kodomain. Ni domain, ini kodomain. Ini adalah domain, ini adalah kodomain. Ini adalah domain, ini adalah kodomain. Ini adalah domain dan ini adalah kodomain. Sampai sini jelas ke semua mana satu domain dan kodomain? Jelas. Okey. Mula-mula kamu tengok. Kalau dekat domain kita ada semua satu. Domain pun dia ada satu. Maksudnya hubungan dekat A kita ni, dekat atas kita ni adalah satu kepada satu. Jelas? Boleh faham? Boleh. Tu cara dia. Itulah cara dia. Okey. Yang kedua adalah satu. Sebab daripada Faiz ni seorang. Satu. Dia pergi dekat dua tempat kepada banyak. Ni nombor 2. Okey, yang ketiga. Ada Faiz dengan Ahmad. Dia ada 2 orang. Dia ada lebih daripada seorang. Jadi kita kata banyak kepada, dia pergi dekat satu tempat, satu. Okey, habis. Okey, D adalah banyak kepada banyak. Inilah cara kita nak tengok mana satu hubungan dia. Jelas ke semua? Dapat cikgu punya nota tu? Dapat. Okey, sekarang dia nak tanya hubungan banyak kepada satu yang mana? Banyak kepada satu, jawapan dia adalah C. Menjawab ke soalan 15? Jawab. Ya. Okey. Dah ada siapa-siapa nak tanya soalan tak? Okey, cikgu nak terus kepada soalan yang berikutnya. Boleh? Boleh. Okey, kita pergi kepada soalan 16. Soalan 16. Di Malaysia, ni cara pertukaran unit laju. Ni penting juga ni tau. Pertukaran unit laju. Masing-masing boleh tengok di hadapan. Okey. Di Malaysia, had laju lebuh raya adalah 110 km per jam. Jadi, dia nak tukarkan unit kilometer per jam menjadi meter per saat. Okey, kamu kena tengok betul-betul. Okey, cikgu akan bahagikan dia kepada 2 bahagian. Cikgu akan bahagikan dia kepada 2 bahagian. Salin tau, jangan tak salin pula. Okey, yang pertama, kita kena faham. Kilometer dia nak tukar kepada meter. Kilometer nak tukar kepada meter. Kita kena check dulu. Ini yang pertama. Kita kena kenal pasti unit apa yang nak kena tukar. Okey. Yang kedua, kita nak tukar daripada jam pergi kepada saat. Jadi, daripada jam
pergi kepada saat. Okey, sampai sini jelas ke apa yang kita nak tukar tu? Jelas. Okey. Okey, jadi cikgu teruskan. Itu step pertama. Step pertama adalah kenal pasti unit yang perlu ditukar. Yang perlu ditukar. Ni salin tau, ni salin tau. Okey. Habis dah nombor 1. Okey, kita pergi kepada nombor 2. Nombor 2, kita cari kaitan ataupun relation unit tersebut. Sebagai contoh, kilometer kepada meter. 1 kilometer sama dengan berapa meter? Nak tanya sikit. 1000. 1 kilometer sama dengan berapa meter? 1000. Okey. Jadi, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Okey, habis. Itu relation dia. Okey, sekarang ni kita pergi kepada jam. 1 jam sama dengan berapa saat? Siapa boleh beritahu cikgu? 3600 saat. Yeah. Jadi, dekat sini 3600 saat. Alright. Jadi, itu cara dia. Macam mana dapat 3600 tu? Okey, cikgu tunjuklah. Takut ada yang terlupa kan. Okey, jam. Mula-mula dia darab 60 dulu untuk sampai minit. Daripada minit, dia nak pergi kepada saat, dia darab 60 lagi. Jadi 1 darab 60 darab 60, kamu dapatlah 3600. Itu cara dia. Aina Husna, dapat ke ni Aina Husna? Diam dah tu, tidur ke? Faham. Dapat. Okey. Habis dah. Ni 2. Yang ketiga, step yang ketiga adalah kamu buat darab silang. Ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil dia cross multiplication. Macam mana nak buat cross multiplication ni? Senang je. Cross multiplication ni adalah kamu salin balik 110 km per jam darab dengan kamu tengok unit apa yang kamu nak buang. Unit yang kamu nak buang adalah km. Jadi km ni dekat atas, kamu kena pastikan yang sebelah ni km duduk dekat belah bawah. Itu yang pertama. Km ke meter? Meter pula yang duduk dekat atas. Dia seolah-olah kamu buang km, meter masuk dekat sini. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, yang seterusnya adalah kamu tulis kaitan dia. 1 kilometer 1000 meter. Darab. Okey, ni cross dia. Darab. Lepas tu darab lah macam biasa. Okey, sebelum kamu darab, apa-apa yang ada dekat atas dan bawah sama, kamu boleh potong. Jadi, 110 darab dengan 1000, kamu dapat 110,000 meter per dengan jam. Ini adalah yang pertama. Yang kedua, cikgu terang sebenarnya soalan ni tak adalah ambil masa lama sangat sebab cikgu nak terang sekali. Jadi lama sikit. Jadi yang kedua seterusnya 110,000 meter per jam. Kita nak tukar kepada apa? Kita nak tukar kepada jam. Jam nak tukar kepada saat. Jadi jam dekat belah bawah, dia duduk dekat belah atas pula. Dia duduk belah atas pula. Okey. Lepas tu nak tukar kepada apa? Saat. Okey, habis. Lepas tu jangan lupa salin 1 jam 3600 saat. Okey, habis. Okey. Lepas tu kita buat darab silang. Jam dengan jam kita boleh potong. Jadi dekat sini 100,000 meter per dengan 1 darab 3600 saat. Kita pun tekanlah kalkulator. 100,000 bahagi dengan 3600, kamu 30.56 meter per saat. Ini adalah jawapan dia. Jadi jawapan dia adalah D. Jelas ke semua yang cikgu tunjuk kat depan? Jelas.
Okey. Okey dah. Cikgu nak pergi kepada soalan yang seterusnya. Boleh ke? Boleh. Okey. Okey, cikgu akan pergi kepada soalan yang berikutnya. Okey, soalan yang berikutnya kita terus kepada soalan 17. Dah ready dah? Dah. Dah. Alright. Okey. Baru soalan 17 kan sebab cikgu jawab beserta dengan penjelasan. Jadi panjang sikit. Cikgu harap kamu salin nota yang cikgu bagi tu. Jangan tak salin pula. Okey, soalan 17. Masing-masing boleh tengok. Yang ini kita bercakap tentang kecerunan. Kecerunan ada 3 kaedah untuk kita cari kecerunan. Kalau dekat sini kita pakai kaedah segitiga. Macam mana nilai kecerunan pada segitiga? Kecerunan pada segitiga adalah jarak mencancang bahagi dengan jarak mengufuk. Salin nota cikgu ni, jangan ngantuk lagi. Okey. Jadi, bila kita kata kaedah segitiga, kita bentukkan dulu segitiga. Okey, kita dapat segitiga kita. Ni segitiga kita. Okey, kemudian yang tegak ni adalah nilai Y yang bermaksud kita punya jarak vertikal. Ni vertikal kita. Dan yang belah bawah ni adalah kita punya X. Bermaksud kita punya horizontal. Jadi vertikal kamu berapa kat sini? 1, 2, 3, 4, 5. Okey, dapat 5. Horizontal berapa dekat sini? 1, 2, 3, 4. Okey, kita dapat 4. Jadi kita cek lah. Vertikal kita 5. Ni dia tulis 4. Salah. Okey, mengufuk. Okey, 4, 4. Kecerunan jarak vertikal iaitu 5, horizontal 4. 5/4. Jadi jawapan dia adalah A. Menjawab ke semua soalan 17? Ya. Alright, semoga jelas. Okey, kita pergi pula kepada soalan yang berikutnya iaitu mencari median. Mencari median. Median adalah dalam pengurusan data. Okey, setakat ni cuba masing-masing komen sikit. Cuba masing-masing komen sikit. Macam mana kita untuk hari ni? Setakat ni boleh faham dengan jelas tak? Ataupun ada apa-apa soalan tak nak tanya cikgu? Cuba komen sikit. Okey. Bagus. Good job. Bagus. Okey, jadi cikgu akan teruskan kepada soalan yang berikutnya iaitu soalan nombor 18. Jibril okey? Jibril masih okey ke Jibril? Okey. Jibril okey Okey. lagi Jibril? Masih segar lagi? Okey je. Okey. Jadi median. Cikgu bagi nota ni. Median tu apa? Median adalah nombor ataupun data di tengah-tengah. Okey. Jadi macam mana nak cari median ni? Cari median yang pertama kamu kena susun daripada nombor kecil ke nombor besar. Kamu kena susun dia. Jadi dekat sini yang kecil kita ada 16. Potong 16. Tulis. 17. Potong 17. Lepas tu kita ada 18. Ada 1 18. Potong 18. Lepas tu ada 20. Okey, 20. Teruskan 21.
21. 21. 19 cikgu tertinggal. Cikgu kalau tertinggal, cikgu boleh enjak macam ni je. Okey. Ni 19 cikgu. Dan akhir sekali 28. Okey. Sampai sini jelas ke? Cara cikgu susun. Itu step pertama. Jelas. Okey. Step yang Jelas. kedua adalah kamu kena seimbangkan. Maksudnya kamu kena potong sama banyak kiri dengan kanan. Okey. Dekat belah kiri, potong 3. 1, 2, 3. Belah kanan, potong 3. 1, 2, 3. Okey, ada lagi baki. Belah kiri, potong 1. Belah kanan, potong 1. Jadi dekat sini, belah kiri, cikgu dapat potong 4 nombor. Belah kanan, cikgu dapat potong 4 nombor. Maksudnya dia dah seimbang. Jadi dekat sini, nombor yang tengah-tengah ni akan jadi kita punya median. Jadi jawapan kita adalah C. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Salin nota cikgu ni. Salin nota cikgu ni. Okey, cikgu nak pergi kepada soalan seterusnya, iaitu soalan 19. Boleh? Boleh. Okey, nota-nota tu salin tu, nota tu salin. Okey, kongruen. Kita pergi kepada soalan 19. Soalan 19 dia bercakap tentang kongruen. Apa maksud kongruen ni? Okey, cikgu bagi definition dia. Okey, bentuk yang sama. Dia bukan bentuk yang berbeza. B ni salah sebab bentuk dia berbeza. D ni salah sebab bentuk dia berbeza. Okey, habis. Lepas tu, kita bercakap pula tentang saiz yang sama. Jadi dekat A, okey, kalau kita cakap bentuk dia sama, bolehlah jadi. Tetapi saiz dia berbeza. Saiz dia berbeza. Itu kongruen. Jadi jawapannya adalah C. Jadi kongruen ni kamu kena hati-hati pada orientasi. Orientasi tu maksudnya pusingan. Kongruen ni dia boleh berpusing-pusing. Sekejap dia pandang kiri, sekejap dia pandang kanan, pandang atas, pandang bawah. Itu adalah maksud kongruen. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey. Okey, cikgu nak pergi kepada soalan nombor 20 pula. Boleh ke semua? Boleh. Jelas cikgu harap jelas lagi tahu setakat ni tahu. Okey. 20. 20 ni adalah tentang kebarangkalian. Kebarangkalian. Dah belajar dah kat sekolah? Aziz tu dah belajar dah kebarangkalian? Dah. Okey. Kebarangkalian, kalau kita nak dapat dia adalah kita kena cari bilangan sampel per dengan jumlah. Ni nota kebarangkalian. Jadi kalau dalam matematik, kebarangkalian tu selalu disebut menggunakan huruf P. P kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil kebarangkalian ni, kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil dia probability. Jadi kebarangkalian dalam bahasa Inggeris probability. Jadi P tu diambil sempena huruf pertama bagi probability. Jelas? Boleh faham semua? Boleh. Okey, Alright, kita pergi. Sebuah kotak mengandungi, jadi dekat sini kita ada kotak. Ada kotak. Cikgu tunjuk kotak dia. Okey. Sebuah kotak mengandungi 10 batang pen biru. Jadi cikgu pun tulislah 10 biru. Okey, habis. Lepas tu dia kata 8 batang pen hitam. Jadi kat sini kita ada 8 hitam. Sebatang pen diambil kotak tersebut. Hitung kebarangkalian pen hitam. Jadi tengok ni. Kalau kita nak cari kebarangkalian bagi pen hitam adalah kita kena cari ada berapa jumlah. Ada berapa pen hitam dalam kotak tu. Bagi tahu cikgu ada berapa? Ada berapa pen hitam dalam kotak tu? 8. 8. 8. Per dengan jumlah. Jumlah ni maksudnya hitam campur biru 10 tambah 8. Jadi kita akan dapat 8 per 18. Ini kebarangkalian dia. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Jadi Boleh. di sini kita kena simplify.
8 bahagi 2. 18 pun kena bahagi 2. 8 bahagi 2 kita dapat 4. 18 bahagi 2 kita dapat 9. Jawapan dia adalah A. Itu cara cari kebarangkalian. Tak susah pun. Okey, kalau cikgu nak cari kebarangkalian warna biru. Pen biru cikgu ada berapa? Ada 10. Per dengan jumlah 10 tambah 8. Jadi 10 per dengan 18. Kecikan guna sifar 2. 10 bahagi 2 dapat 5. 18 bahagi 2 dapat 9. Jadi ini kebarangkalian untuk pen biru. Kebarangkalian untuk pen hitam adalah 4/9. Itu jawapan kita untuk kebarangkalian. Jelas? Boleh faham semua? Boleh. Boleh. Okey. Okey, selesai dah. Okey, kita pergi kepada soalan 21. Cikgu nak pergi 21 pula, boleh? Boleh. Alright. Jadi cikgu jawab tahu, cikgu jawab. Sebenarnya cikgu macam letih juga, tapi tak apalah, kita sama-sama. Okey, asalkan kamu dapat nota-nota cikgu. Okey, -20, -14, -8, -2. Jadi tentukan sebutan ke-8. Jadi nak tentukan sebutan ke-8 ni kamu tengok turutan dia. Okey, dia dalam keadaan menaik. Bila menaik, kita cuba pakai tambah. Tambah formula dia nombor depan tolak dengan nombor belakang. -14 tolak dengan -20. Kita pun tekan kalkulator, kita dapat 6. Bermaksud kita tambah 6, tambah 6, tambah 6. Sampai sini jelas ke? Boleh faham? Boleh. Okey. Sekarang ni baru T1, maksudnya sebutan pertama. Sebutan kedua, sebutan ketiga, sebutan keempat. Jadi dia nak sebutan ke-8. T5, T6, T7, T8. Tapi jangan risau. Sebab pola dia kena sama. Dia tak boleh lain. Jadi kamu tekanlah kalkulator. Tambah 6. -2 tambah 6. Kamu dapat 4. 4 tambah 6. Kamu dapat 10. 10 tambah 6. Kamu dapat 16. 16 tambah dengan 6. Dekat sini kamu dapat 22. Jawapan kamu adalah B. Jelas ke semua? Boleh faham nombor 21? Boleh. Okey. Okey. Dapat dah? Cikgu nak terus kepada soalan yang berikutnya ni. Dapat. Okey. Nombor 22. Kita pergi kepada nombor 22. Okey. Nombor 22 ni, masing-masing boleh tengok ke depan, masa cikgu tak banyak dah. Okey. A tolak 3B kuasa 2 tambah 6AB. Kalau kurungan dia ada kuasa 2, kita boleh buka 2 kali. A tolak 3B. A tolak 3B. Tambah dengan 6AB. Jadi kita selesaikan. Macam mana nak selesaikan? Okey. A darab A. Kita akan dapat A kuasa 2. A darab -3B. Kamu akan dapat dekat sini -3 AB. Okey, terus. Ni -3B darab dengan A. Dekat sini kamu akan dapat sama -3AB. Okey, kat sini -3 darab -3B. Jadi dekat sini -3 darab -3 kamu dapat +9. B darab B kamu dapat B kuasa 2. Jadi 6AB. Sampai sini jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Sebutan serupa dekat sini kita ada yang pertama ada AB. Sini ada AB, sini ada AB, sini ada AB. Kita keluarkan nilai. Okey, nilai kita dekat sini adalah -3. Sini -3, sini tambah 6.
Okey, cikgu nak kamu semua tekan kalkulator. Tolak 3 tambah 6 dapat berapa semua? Ifa. Kosong. Kosong. Okey, sifar. Kosong. Jadi bermakna kamu boleh pangkah. Kamu boleh pangkah. Jadi jawapan kita dekat sini adalah A kuasa 2 tambah 9B kuasa 2. Jawapan kita adalah B. Menjawab ke semua? Ya. Ya. Okey. Semoga jelas. Okey, kita pergi pula kepada soalan yang berikutnya. Okey. Nombor 3. Okey. Jadi dekat sini kita nak ungkapkan N sebagai perkara rumus. Jadi macam tadilah. Ungkapkan N, kita kena tinggalkan dia seorang-seorang. Jadi cikgu akan tunjuk dekat depan. Okey, mula-mula sini kan bahagi pindah ke sebelah dia jadi darab. Salin tau ni tau. Lepas tu kamu buka kurungan. Kamu akan dapat 3NM. Ini kamu dapat negatif 1M sama dengan 3. Okey, negatif 1 pindah ke sebelah. Jadi dekat sini kamu akan dapat 3MN. 3 ni negatif 1, dia jadi positif 1M. Sampai sini jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Sekarang ni kamu nak tinggalkan N tu seorang-seorang. Jadi 3M ni kamu pindah ke sebelah. Jadi dia kan darab pindah ke sebelah, dia jadi bahagi. 3M per dengan 3M. 3 tambah M per dengan 3M. Jawapan dia adalah B. Ini cikgu pindah darab, dia jadi bahagi. Kenapa boleh pindah ke sebelah dia darab? Cikgu pisahkan dia. Dia jadi 3M darab dengan N. Jadi cikgu nak bawa 3M tu ke sebelah. Cikgu pisahkan dia. Okey, jelas ke? Nombor 23? Jelas. Okey. Alright, cikgu akan pergi kepada soalan yang berikutnya. Okey, soalan yang berikutnya adalah nombor 4. Okey, boleh cikgu pergi kepada nombor 4? Boleh. Okey. Okey, jadi masing-masing boleh tengok nombor 4. Dalam raja di bawah PQRST ialah pentagon. Sekata. Jadi ingat apa yang cikgu bercakap. Kalau pentagon sekata ke, apa-apa sekata ke, kamu boleh cari sudut pedalaman dia. Macam mana nak cari sudut pedalaman dia? Formula N tolak 2 darab 180 per dengan N. Sekarang pentagon kamu ada N sama dengan 5. Jadi bila N sama dengan 5, masukkan 5 tolak 2 darab 180 per dengan 5. Kita pun tekan kalkulator. 5 tolak 2 dapat 3. 3 darab 180, kamu dapat 540. 540 bahagi dengan 5, kamu dapat 108. Maksudnya sini 108, sini 108, sini 108, 108 dan 108. Sampai situ semua jelas ke? Boleh faham? Boleh. Okey. Sekarang ni kita pergi kepada sudut yang warna hijau. Sudut warna hijau dia dalam keadaan garis lurus. Garis lurus sama dengan berapa darjah? 180. Yes. Jadi untuk sudut warna hijau ada atas dengan bawah ni. Sebab dia 108 dengan 108 dia dua garis lurus. Sudut warna hijau adalah 180 tolak dengan 108. 180 tolak 108 kamu dapat 72. Maksudnya sini 72, sini pun 72. Sampai situ jelas ke semua step nombor 2? Jelas. Okey. Step yang terakhir baru cikgu cari nilai X. Macam mana cikgu nak cari nilai X? Okey, untuk cari nilai X, sudut pedalaman untuk segitiga sama dengan berapa? 180. Yes. Iaitu cikgu nak kamu ingat. Tak payah nak tekan-tekan kalkulator. Okey, dia sama dengan 180. Maksudnya nak cari nilai X, X sama dengan 180 tolak 22 sudut hijau. Tolak 72, tolak 72. Jadi 180 tolak 72, tolak 72 kita dapat 36 darjah. Jawapan kita
adalah D. Jelas ke? Boleh faham ke semua? Menjawab ke? Boleh. Yeah. Okey. Okey, cikgu nak pergi kepada soalan seterusnya, soalan nombor 5. Boleh ke? Boleh. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 5. Nah, soalan nombor 5 masing-masing boleh tengok kat depan. Selalu bulatan ni keluar macam ni. Okey. Jadi yang pertama sekali OMR. OMR. Mana OMR ni? Ini adalah sudut OMR. Jadi OMR dia sama dengan 90 darjah. Jadi A tu betul. Jelas ke? Boleh faham sampai situ? Boleh. Boleh. Okey. Kemudian adalah kita pergi kepada warna hijau. O ke S dengan O ke R. Cikgu nak tanya kamu. Apa nama garisan yang cikgu baru buat tadi? OS ke OR? Apa nama garisan tu? Jejari. Yes, jejari. Jadi, bila dua-dua ni jejari, dalam bulatan bermaksud nilai dia kena sama. Jadi jawapan dia C, betul. Habis. Kemudian kita pergi pula kepada PN sama dengan NQ. Okey, kita pergi pula kepada PN sama dengan NQ. Okey, jadi bila PN sama dengan NQ, bila kamu tengok dia dalam keadaan 90 darjah, bila dia dalam keadaan 90 darjah, macam ni 90 darjah, bermakna dia bahagi sama rata. Dia tak jadi sama rata bila? Bila kat sini bukan 90 darjah. Jadi PN sama dengan NQ, tu pun betul. Jelas? Jelas. Okey ke semua? Nak dengar suara sikit? Okey ke? Okey. Okey, jadi jawapan dia adalah D. SR sama dengan PQ. Kenapa jawapan dia D? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Kenapa jawapan dia D? Sebab Aina Husna, jejari kenapa sama jawapan panjang. dia D, Aina Husna? Entahlah. Entahlah. Sebab dia tak bagi tahu nilai panjang OM sama dengan ON. Kalau dia bagi tahu panjang dia sama, jadi SR dengan PQ tu sama. Tapi dia tak bagi tahu sekarang dia sama ataupun lain. Jadi jawapan dia adalah D. Okey. Okey. Jadi sampai situ sahaja 25. Cikgu nak pergi kepada soalan seterusnya, boleh? Boleh. Boleh. Alright. Kita pergi kepada soalan 26. Okey, bentangan silinder. Yang manakah bentangan bagi separuh silinder tu? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Mana satu bentangan dia? A, B, B. C, D. B. Okey, betul. Jawapan dia B. Kenapa bukan A? Kenapa bukan A? Sebab A dia tak boleh tutup. Dia lengkung. Yes, dia tak ada atap dia. Dia tak ada atap dia. Okey, jawapan dia adalah B. Okey, good job. C tu salah. C tu terbalik pula dia punya bulatan tu. Okey, Okey. Okey, nombor 7. Ni tentang koordinat juga. Koordinat dia ada 2 je tau. Koordinat sama ada dia soal tentang jarak ataupun titik tengah. Okey. Diberi Q adalah titik tengah bagi garis lurus PR. Adalah satu garis ni. Sini P kita. Sini R kita. Lepas tu sini Q kita. Kalau kamu perasan kan, pattern-pattern soalan cikgu bagi, dia lebih kurang sama je. Titik koordinat bagi P ialah negatif 3,4. Cari koordinat bagi R. Okey. Jadi, mula-mula nak cari R, kita kena faham formula. Formula dia adalah X1, X2 dan ini adalah XT. Kita selesaikan X dulu. X titik tengah sama dengan X1 tambah X2 per 2. Jadi XT kita dapat 1. X1 kita dapat negatif 3. Tambah X2 tu cikgu jadikanlah dengan X. Jadi per dengan 2. Selesaikanlah. 2 ni bahagi, pindah ke sebelah dia jadi darab. 1 darab 2 dapat 2. Negatif 3 pindah pula ke sebelah.
negatif 3, pindah ke sebelah, dia jadi positif. 2 tambah 3, kamu dapat 5. Bermakna X kamu dekat sini adalah 5. Sampai situ jelas? Boleh faham? Boleh. Boleh. Jadi kalau kamu tengok nilai X 5 ada satu je. Terus jawapan dia D. Tapi cikgu akan tunjukkan jugalah Y dia. Okey, nilai Y sama je calculation macam X. Y1, Y2, YT. Jadi YT sama dengan Y1 tambah dengan Y2 per 2. YT kita ada 9 dekat sini. Y1 kita ada 4 tambah Y2 tu Y per dengan 2. 2 ni adalah darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi pindah ke sebelah dia jadi darab. Jadi 2 darab dengan 9 kamu dapat dia 18. Pindahkan pula 4. 4 tu positif pindah ke sebelah dia jadi negatif. Jadi 18 tolak 4 kamu dapat 14. Jadi koordinat untuk Y adalah 14. Jawapan dia adalah D. Moga menjawab. Salin tu tahu salin yang cikgu tunjuk tu. Jangan tak salin pula. Okey, jelas ke semua sampai sini? Boleh faham? Boleh. Okey. Okey, cikgu nak pergi kepada soalan nombor 28. Boleh ke? Boleh. Boleh. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 28. Okey, soalan nombor 28 dekat sini. Kita akan pergi kepada soalan nombor 28. Ni 7 tapi dia dah set bahagian B kan. Jadi cikgu cakap dia 28 lah. Okey. Raja di bawah menunjukkan satah kertas. Okey. Titik P, Q, R dan S ialah bucu bagi segi 4 sama. Segi 4 sama. Segi 4 sama. Nyatakan titik bagi S. Jadi kalau dia kata segi 4 sama bermaksud cikgu punya panjang dekat sini 4. S3. Jadi sini pun 3. Sini pun kena 3. Sini pun kena 3. Sebab apa? Sebab dia segi 4 sama. Panjang sini 3. Sini pun 3. Sini pun 3. Sini pun 3. Sebab dia segi 4 sama lah. Sampai situ jelas ke? Jelas. Jadi ini adalah titik S kita. Koordinat kita adalah bagi titik S 1,2. Jawapan kita adalah B. Nombor 8, jawapan kita adalah B. Boleh faham ke semua? Boleh. Boleh. Okey. Okey, jadi cikgu nak pergi kepada 29 pula. Boleh? Boleh. Okey, jadi masing-masing boleh tengok nombor 29. Okey, banyak dah soalan cikgu jawab. Semua soalan cikgu jawab beserta penjelasan. Tak ada yang tanpa penjelasan. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat belah bawah. Y sama dengan 16 tolak X kuasa 2. Okey, dia nak cari nilai K. Nilai K ni kalau kamu nampak dekat sini, K tu adalah X, Y tu adalah kosong. Jadi bila kamu nak cari nilai K, kamu faham kamu ada dah nilai Y. Y sama, Y kamu. Sama dah jadi kamu dah. Y kamu adalah kosong. Jadi kita gantikan Y kita dengan kosong. Sama dengan 16 tolak X kuasa 2. Nampak? Jadi 16 ni positif pindah ke sebelah dia jadi negatif. Jadi negatif-negatif hilang. Dia jadi hilang. Okey, tak apalah. Cikgu buat satu-satu Okey, habis. Sampai sini kita pindahkan dulu. Okey, sampai sini jelas ke semua? Sampai sini nak dengar suara sikit. Jelas. Alright. Okey, jadi dekat sini kita pindahkan dulu kuasa 2. Negatif 16. Kita pindahkan kuasa 2. Dia jadi punca kuasa 2. Kita tekan. Kita akan dapat jawapan dia 4. Jelas ke semua? Jelas. Ni Cara nak tekan dia. Cara nak tekan dia adalah. Cara nak tekan dia adalah macam ni.
Negatif ni kamu keluarkan dulu. Kamu buat dulu punca kuasa 16, kamu dapat 4. Kamu dapat 4. Sorry. Dia tak boleh keluar ke situ. Dia kena keluar ke sini. Jadi dekat sini punca kuasa 16 kamu dapat 4. Punca kuasa 2 maksudnya negatif darab negatif kamu jadi positif. Jadi sebab itulah jawapan dia positif 4. Sampai situ jelas? Boleh faham? Boleh. Okey, good job. Okey, jadi ni negatif pindah ke sebelah. Kalau tak nak, negatif pindah ke sebelah dia jadi negatif 4. Jadi jawapan kita adalah B. Okey ke? Yang ni je mungkin confusing sikit. Cikgu tunjuk. Yang ni je confusing sikit. Tapi macam itulah cara nak buat dia. Maksudnya kena buat satu-satu. Okey ke? Boleh faham ke semua? Boleh. Okey. Jadi kita pergi kepada soalan kita yang terakhir kot. Soalan kita yang terakhir iaitu nombor 10. Okey, antara rajah berikut. Yang mana satu graf 6/X? Cikgu nak tanya kamu semua. Mana satu graf 6/X? D. Ini nama graf kita A. A ni nama graf kita apa A kita ni? Tahu? Tak apalah. Okey. Jadi Y sama dengan 6/X. Ini nama graf dia adalah graf salingan. Graf salingan. Salingan ni maksudnya apa? Selang-seli. Satu dekat atas, satu dekat bawah. Jawapan dia adalah D. Menjawab ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi dekat sini cikgu geram je nak jawab soalan 31 ni. Okey, boleh ke cikgu nak jawab soalan terakhir ni? Boleh ke? Boleh. Okey, ni soalan terakhir dah. Jadi malam ni cikgu jawab soalan 31, semua ada penjelasan dia. Kamu boleh tengok sendiri rakaman ya. Okey, Gary memandu lori dengan laju purata. Jadi cikgu keluarkan laju purata dekat sini adalah 90 km per jam. Jelas ke semua? Jelas. Selama, dia kata selama 1 jam. Jadi jarak dia adalah daripada M ke N. Dalam perjalanan balik pula N ke M, dia memandu laju purata 60 km per jam. Cari masa dalam jam perjalanan baliknya. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kat depan. Cikgu akan tunjukkan. Okey, yang pertama sekali kita bercakap tentang pergi. Ini M, ini N. Jadi daripada dia pergi, kita ada nilai laju. Laju ialah 90 km per jam. Masa adalah kita 1 jam. Jadi laju formula laju sama dengan jarak bahagi masa. Jadi dekat sini kamu boleh dapat nilai jarak M ke N. Macam mana? Masukkan nilai laju iaitu 90 sama dengan jarak. Jarak kamu tak tahu MN per dengan masa. Masa kamu 1. Jadi 1 ni bahagi pindah ke sebelah dia jadi jarak. 90 MN. Maksudnya jarak daripada M ke N adalah 90 kilometer. Jelas ke semua sampai situ? Boleh faham? Boleh. Okey. Dengan menggunakan maklumat MN ni kita dah dapat jarak dia. Kita balik pula. Dia balik pula. Tadi dia pergi. Sekarang dia balik pula. Okey, balik kita kat sini, dia bagi tahu laju dia adalah 60 kilometer per jam. Jadi masa pula kita tak tahu. Jadi
kita boleh cari masa. Tengoklah balik formula. Tapi dekat sini cikgu pakai algebra lah. Laju 60 sama dengan jarak kita 90. Masa tu yang kita nak tahu. Jadi dekat sini X pindah ke sebelah kita dapat 60. X sama dengan 90. Jadi 60 ni pindah pula ke sebelah. 90 bahagi dengan 60. Jadi kamu tekan kalkulator 9 bahagi dengan 6. Kamu dapat 1.5 jam. Jawapan dia adalah C. Ini cara dia. Ini cara dia. Faham soalan boleh buat. Tak faham soalan tak boleh buat. Jadi nak faham soalan dengan lebih bagus macam mana? Kita lakarkan. Okey, jadi cikgu minta maaf lah sebab cikgu tak boleh nak teruskan lah. Sampai 40 soalan cikgu tak dapat lah. Tapi at least kita dah jawab sampai 31. Okey, jadi siapa-siapa ada soalan berkaitan dengan matematik boleh tinggal. Kita bersoal jawab. Okey, siapa-siapa yang dah tak ada apa-apa soalan boleh bersurai. Minta maaf daripada cikgu atas mana-mana kekurangan. Sampai itu sahaja. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Okey. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Okey, Irdina. Khalif, Aisyah Insyirah, Zulaika ada soalan ke? Tak ada. Okey, jadi sampai situ sahaja ya. Ya, salam.